Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton di page AEDK Negeri Sabah, khususnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton rancangan kami pada hari ini, iaitu seperti biasa talk show AEDK Negeri Sabah bersama dengan Jabatan Persekutuan dan juga Negeri. Dan sebelum itu, seperti biasa, saya Airin akan mengacarakan program pada hari talk show hari ini. Dan sebelum saya tidak lagi terlewat rasanya, boleh sempat mengucapkan selamat tahun baru 2021, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, seperti biasa kita amalkan kawalan kendiri ataupun sentiasa berhati-hati mengamalkan amalan SOP yang disediakan pada masa kinilah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan serta penonton yang sedang menonton di rancangan pada hari ini, kami cukup bertuah ya. Kami berada di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan cukup bertuah kita ada tetamu yang special, iaitu yang berbahagia Puan Nurliza Awang Alif, iaitu Mayor Bandaraya Kota Kinabalu. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Ya, mungkin boleh terangkan secara sedikit asal Puan dan juga perkhidmatan Puan sudah berapa lama di BKK ini Puan? Okey, saya Nurliza berasal dari dilahirkan di Tuaran. Tapi saya membesar secara daripada zaman kanak-kanak, saya membesar sebahagian besar di Kampung Likas Kota Kinabalu. Ya. So daripada situ, I think all my life saya memang tinggal di Likas lah. Oh, sudah berapa lama perkhidmatan di BKK ini? Okey, perkhidmatan saya tahun ini masuk ke 25 tahun. Saya mula bekerja di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu pada 5 September 1996. Saya bermula dengan jawatan penolong setiausaha MPKK masa tu ya, Majlis Perbandaran. Bila kita dinaikkan taraf ke Dewan Bandaraya, saya memegang jawatan selaku pengarah hal ehwal korporat. Daripada situ saya dipindahkan ke Jabatan Pengurusan Harta. Saya kira di situ dalam 14 tahun tidak silap. Kemudian saya dinaikkan pangkat menjadi Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan seterusnya Ketua Pengarah sebelum saya memegang jawatan inilah. Dan saya difahamkan Puan Mayor kita adalah First Lady ya. First Lady ya Puan, mungkin tahniah Puan atas pelantikan ini. First Lady di khususnya di negeri Sabah ya, sebagai Mayor Dewan Bandaraya Kota Kinabalu ya. Dan seperti biasa mungkin penonton yang sedang menonton mungkin biasa dengar di BKK ni memang di corong-corong radio ataupun di mana-mana kita berjalan pun di BKK ni memang sudah sinonim ya sebenarnya. Jadi mungkin boleh terangkan lagi sedikit Puan misi dan visi bagi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu ni sedikit peranan daripada di BKK ni Puan. Okey Puan, visi kita senang saja. Kita ingin menjadikan Kota Kinabalu sebuah bandaraya yang sejahtera lah. Sejahtera bukan saja daripada pembangunan fizikal tapi juga daripada kesejahteraan mental, insania warga bandaraya itu sendiri ya. Daripada misi kita ada 6 perkara utama, iaitu satu, sebagai sesuai dengan fungsi asas kita, menjadikan KK bandaraya yang bersih, hijau dan berdaya huni lah. Kemudian seterusnya kita ingin mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif dan inovatif. Ini bukan saja dalam kawasan suburban, bukan saja dalam kawasan urban tapi juga suburban lah. Meaning bukan saja di KK ini, kawasan pusat bandar, ada perniagaan yang kondusif, tapi juga di kawasan-kawasan suburban dan mungkin kita extend ke kawasan-kawasan kampung lah. Ya, dan seterusnya adalah memperkasakan masyarakat luar bandar. Macam mana kita memperkasakan masyarakat luar bandar daripada memastikan bahawa pembangunan adalah selari dan dalam masa yang sama membantu mewujudkan peluang-peluang ekonomi untuk masyarakat luar bandar. Kemudian meningkatkan penyampaian perkhidmatan bandaraya. Seperti kita tahu, core function kami adalah memberikan hikmat-hikmat perbandaran untuk warga bandaraya Kota Kinabalu. Dari konteks ini kami ingin melihat peningkatannya daripada segi kualiti kerja yang diberikan dan kemudian memantapkan penguatkuasaan undang-undang kecil. Sebab kalau kita tengok di BKK diwujudkan di bawah
local government ordinance ataupun ordinance kerajaan tempatan yang menggariskan tanggungjawab kami. So daripada konteks itu kita ada beberapa undang-undang kecil yang perlu dikuatkuasakan, dan akhir sekali adalah pemantauan setinggan yang efektif dan juga begitu juga penyediaan penempatan, walaupun pada hakikatnya setinggan per se dan juga penempatan bukan core business kita, tapi mengambil peranan sebagai city father katanya, dan kita melihat kepada perkembangan semasa di BKK merasakan ada keperluan untuk kami mewujudkan database setinggan dan juga membantu daripada penyediaan penempatan lah. Sebagai contoh, we embark on satu kerjasama untuk menyediakan smart city dalam Bandar Kota Kinabalu, dan begitu juga kita membawa kepada kerajaan negeri usaha-usaha untuk membantu mengenal pasti kawasan-kawasan yang boleh dijadikan penempatan ya. Ya, jadi nampak tuan-tuan dan puan-puan serta penonton yang sedang menonton, jelas di situ di BKK banyak fungsi dan juga peranan, dan selebihnya mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh layari laman web di BKK kan ya puan? Ya. Ada juga laman web, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di sana, tengok-tengok, mungkin boleh dapat diskaun ke apa-apa. Kalau yang denda semua tu saya difahamkan ada diskaun juga sekarang kan puan? Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, di BKK adalah antara yang terlibat dengan kolaborasi bersama-sama dengan AADK Sabah dalam menangani gejala dadah, terutamanya di kawasan KBT ataupun kawasan berisiko tinggi. Jadi kerjasama yang dijalankan dengan bersama-sama dengan DBKK dalam menangani gejala sosial ni, mungkin tuan-tuan dan puan-puan sangat tertanya-tanya ya puan, mungkin puan boleh menerangkan sedikit kerjasama yang boleh dijalankan bersama-sama dengan AADK dalam menangani gejala dadah ni puan. Okey, bagi di BKK pembetulan sedikit puan ya. Belum ada aktiviti pengurangan kompaun kami buatlah, cuma setakat pada masa ini kita ada insentif untuk pembayar cukai, di mana kita boleh mengecualikan notis bayaran notis dan juga faedah, silap saya ya, yang itu kita boleh buatlah sehingga hujung bulan 3 ni. Dan daripada segi perkhidmatan pula kolaborasi yang boleh kita buat, sebab kami sebagai sebuah agensi yang memang bekerja rapat dengan masyarakat setempat, apa yang kami tengok daripada segi pemantauan kawasan-kawasan, misalnya struktur-struktur yang dijadikan sarang, mungkin di situ kami boleh membantu. Dalam masa sama kita mungkin boleh membantu dari segi penghancuran aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, sebab di BKK sendiri pun ada membuat beberapa aktiviti. So mungkin aktiviti-aktiviti untuk mesra rakyat ini yang mana kita buat selalunya kita akan link dengan aktiviti-aktiviti kebersihan, misalnya aktiviti-aktiviti upcycle dan juga recycling yang kita buat dari masa ke masa. Mungkin kita boleh bekerjasama di situ, di mana AADK boleh membawa elemen-elemen pencegahan dadah dan juga pameran-pameran berkaitan, sementara kami di BKK boleh membawa aktiviti-aktiviti yang lebih berunsurkan kepada kebersihan dan kesedaran ya. So kita boleh olah kesedaran tu di sini, misalnya kalau kita boleh buat satu kampung yang bersih misalnya, di situ kita boleh lihat elemen bersih dari segi apa. Daripada segi di BKK mungkin kami boleh melihat menjurus kepada kebersihan dari segi pengurusan sisa dan juga keceriaan misalnya. Sementara AADK boleh datang sebagai rakan strategik untuk melihat kepada kebersihan dari segi bebas dadah misalnya ya. So kita boleh mengolahkan program tu in such a way yang kita bekerja dengan masyarakat untuk mencapai satu matlamat di mana kampung tu, misalnya lah sebab saya di Likas, katalah kita wujudkan satu aktiviti Likas bersih. Di situ bersih bukan saja daripada sampah tapi juga daripada aktiviti dadah. So saya tengok kalau kita mau berkolaborasi, lebih bermakna untuk kita berkolaborasi daripada segi penganjuran acara, dan juga mungkin kalau mau dipanjangkan acara ni boleh diadakan secara berkala lah, bukan one off, hari ini kita buat besok tidak, rather kita mungkin boleh adakan aktiviti bulanan misalnya. So that's
macam mana saya lihat kita boleh berkolaborasi. Ya. Ya, insya-Allah ya Puan, dan insya-Allah juga ya tuan-tuan dan puan-puan, dengan adanya jaringan kolaborasi bersama-sama dengan DBKK ataupun Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, insya-Allah kita dapat menangani gejala masalah sosial ataupun masalah gejala dadah yang sedang meluas pada masa kini. Baiklah, itu sudah cukup jelas, dan mungkin ada sedikit harapan puan berkenaan kolaborasi ataupun kerjasama dengan ADK. Mungkin puan ada sedikit harapan ataupun daripada kerjasama yang dijalankan ni puan. Okey, insya-Allah bila kita bekerjasama kita dapat membantu sama sendiri, khusus kepada warga-warga bandaraya lah yang terbabit, anak-anak muda. So saya berharap kalau kita dapat berkolaborasi, kita dapat membantu bukan saja anak-anak muda yang telah terjebak, tapi juga mungkin terjebak dalam penyalahgunaan dadah lah. So harapan saya insya-Allah kalau kita dapat membersihkan beberapa target area yang kita kenal pasti tadi, kita akan dapat mewujudkan bandaraya yang betul-betul sejahtera. Ya. Baiklah, terima kasih kepada Puan Nurliza, iaitu Mayor kepada Bandaraya Kota Kinabalu atas sesi temu ramah sebentar sahaja. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan kami. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama kami kerana kita akan teruskan lagi dengan beberapa ataupun 15 jabatan yang terlibat dengan KBT Kawasan Berisiko Tinggi Sabah. Terima kasih.